Assalamualaikum dan selamat petang. Sebelum kita mulakan program kita pada petang ini, eloklah kita dahului dengan surah bacaan Al-Fatihah. Sebelum tu saya nak maklum pasal program Cakna bersama kita pada petang ini. Topik yang akan diperbincangkan ialah peranan masyarakat dalam menangani gejala sosial di kalangan remaja kita. Program Cakna bersama ni adalah sebagai tugasan kumpulan kami yang terdiri daripada 8 orang, iaitu pelajar Pusat Pengajian Jarak Jauh UUM, Cawangan PACE Kota Baru, bagi subjek Pembangunan Masyarakat 3. Saya mewakili kumpulan kami dan saya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Wan Nur Hasliza binti Wan Hassan. Pada petang ini jemputan kami ialah seorang guru, bekas guru. Beliau ialah Puan Nuriah binti Muda, di mana beliau merupakan bekas guru besar di Sekolah Kebangsaan Pulau Kundo. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk berkongsi sedikit sebanyak biodata beliau dalam bidang pendidikan, di mana beliau telah berkhidmat selama 40 tahun bermula 1 Januari 1981 lagi dan sehingga 10 Disember 2020. Kiranya masih baru lagi ya cikgu. Beliau mempunyai pengalaman selama 23 tahun di sekolah menengah dan juga 17 tahun di sekolah rendah. Dalam tempoh tersebut, beliau juga telah berkhidmat sebagai pentadbir sekolah selama 14 tahun. Beliau juga pernah mengajar di Sekolah Sukan Bukit Jalil pada tahun 1997 sehinggalah 2013. Begitulah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan mengenai beliau pada petang ini. Berdasarkan pengalaman beliau yang 23 tahun bersama pelajar-pelajar sekolah menengah yang begitu sinonim digelar sebagai para remaja, maka wajarlah untuk kami menjemput beliau untuk memberikan pandangan beliau mengenai topik yang dipilih oleh kumpulan kami, iaitu peranan masyarakat dalam menangani gejala sosial di kalangan remaja. Gejala sosial seperti rogol, pembuangan bayi, hubungan seks sejenis dan sebagainya menjadi satu penyakit yang mengoyahkan masa depan dan pencapaian negara kita. Bila kita memperkatakan mengenai gejala sosial, ianya pasti menjurus kepada penglibatan remaja dan belia. Hakikatnya, gejala sosial pada hari ini bukan satu isu baru, tetapi senario tersebut menjadi semakin serius apabila remaja dan belia sering dikaitkan dengan gejala sosial yang lebih serius seperti rogol, seks bebas, penyalahgunaan dadah, pengaruh alkohol dan pelbagai lagi masalah sosial yang menuntut tindakan segera dari semua pihak. Hakikatnya, gejala sosial ini memberi kesan dan implikasi negatif bukan sahaja kepada individu yang terlibat, tetapi ianya turut memberi kesan kepada masyarakat serta menjadi halangan kepada pembentukan modal insan yang mempunyai jati diri unggul sebagaimana hasrat kerajaan pada hari ini. Golongan ini merupakan aset negara dan menjadi tulang belakang dalam menyumbang kepada hala tuju negara, ibarat pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Kegagalan kita dalam menghadapi gejala sosial ini akan menggugat keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta menjejaskan perpaduan negara, bangsa dan membantutkan perkembangan ekonomi, politik dan sosial negara. Sejauh mana kebenaran bahawasanya masyarakat juga memainkan peranan dalam menangani masalah sosial di kalangan remaja? Pada petang ini, saya ingin mengupas beberapa persoalan kepada cikgu.
berdasarkan pengalaman cikgu sebagai warga pendidik anak-anak bangsa yang dikatakan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Apa pandangan cikgu terhadap anak muda remaja di negara kita pada hari ini? Terima kasih kepada Puan Wan Nur Hasliza selaku moderator kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya mengulas mengenai soalan yang pertama iaitu pandangan saya terhadap anak muda remaja di negara kita pada hari ini kita pergi kepada definisi remaja remaja, perkataan remaja itu berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud menuju ke arah kematangan. Mengikut Kamus Dewan mentafsirkan remaja sebagai peringkat mula dewasa, sudah akhir balik dan sudah cukup umur untuk berkahwin. Dalam Islam pula mentafsirkan remaja sebagai mulai akhir balik yang mewajibkan seseorang itu untuk melaksanakan tanggungjawab agama. Siapa yang dikatakan remaja? Boleh tak saya dalam umur usia begini saya boleh claim yang saya ni masih remaja? Tentunya tidak. Alam remaja saya sudah jauh saya tinggalkan, dan semua orang mengalami pernah mengalami, kalau umur panjang pernah mengalami usia-usia begini. Dikatakan bahawa remaja berusia antara 13 hingga 21 tahun. Dan ada yang menyatakan bahawa remaja berusia antara 12 hingga 25 tapi saya ambil kepada usia 13 hingga 21 tahun, di mana pada usia ini mereka sepatutnya remaja yang normal berada di bangku sekolah dan juga melanjutkan pengajian mereka pada usia begini. Dan berdasarkan pengalaman saya berdamping dengan murid-murid remaja ini, di mana saya golongkan, saya bahagikan kepada 3 golongan. Pertama ialah golongan yang cemerlang. Yang kedua, golongan yang menghadapi masalah sosial. Dan yang ketiga ialah golongan yang boleh sekarang kita katakan OKU, orang kelainan upaya, yang termasuk dalam kumpulan mereka ataupun remaja yang menghadapi masalah pembelajaran. Untuk golongan yang ketiga kita tak ada masalah kerana kerajaan telah pun merancang program mereka sendiri, di mana remaja ini ditempatkan di sekolah-sekolah yang berkaitan dengan pemulihan khas, di mana mereka telah didedahkan dengan silibus ataupun sukatan pelajaran yang berbeza dengan murid-murid normal yang lain. Yang hari ini kita nak fokuskan kepada golongan yang kedua, iaitu golongan yang menghadapi masalah sosial. Kalau peringkat sekolah masa 13 tahun, masa usia 13 tahun masuk tingkatan 1, masa masuk tingkatan 1 usia 13, pengalaman saya mengajar mereka pada awal tahun, mereka kelihatan seperti sama saja, tak patuh kepada arahan guru, rajin, agak rajin lah, dan apabila masuk bulan Jun, pertengahan tahun, kumpulan yang kedua inilah yang akan menimbulkan masalah, yang akan mula ponting sekolah. Kalau dulu ponting sekolah merupakan satu gejala yang dipandang serong oleh masyarakat, dan mereka biasanya akan menyorok pada tempat-tempat yang orang tak boleh kesan.
Dan pada waktu antara pukul, kalau petang sebelah petang, saya dulu mengajar tingkat 1 sekolah petang apabila mereka macam mana mereka nak menghabiskan masa antara pukul 1 hingga pukul 6 petang mereka mesti apabila menyorok dari satu tempat mereka akan akan rasa bosan dan di sinilah mereka berjinak dengan rokok daripada masalah ponteng kepada masalah merokok, dan kita tak akan terkejut kalau golongan-golongan ini akan mula akan menghadapi masalah dengan gejala-gejala mengambil dadah dan ini yang perlu kita bendung kita hari ini untuk kita kupas hari ini lah bukan remaja yang cemerlang kerana biasanya remaja yang cemerlang ini yang merupakan kalau banding dengan kumpulan yang kedua tadi, kumpulan yang pertama ni cemerlang ni dia tak ramai Yang kumpulan kedua ni adalah kumpulan majoriti yang ramai Yang cemerlang ni kita tak risau apa saja yang kita bagi arahan mereka boleh patuh boleh melaksanakan dengan cemerlang Yang kita maksudkan di sini adalah bagaimana kita mengatasi masalah sosial bagi golongan yang kedua yang tak minat belajar yang suka ponteng, yang suka memberontak mula menghampiri diri dengan merokok, seterusnya mengambil dadah dan seterusnya kepada masalah-masalah sosial yang lain Okey, seterusnya cikgu, bagaimana pula pendapat cikgu mengenai hala tuju negara pada masa yang akan datang berbekalkan apa yang generasi muda kita ada pada hari ini? Seperti yang saya katakan tadi golongan kedua ini yang amat membimbangkan kita kerana kita memerlukan remaja yang cemerlang cemerlang, proaktif yang berdedikasi dan mempunyai jati diri remaja yang berkualiti yang akan memangkinkan kecemerlangan negara bukan sekadar imajinasi kita nak ini menjadi kenyataan jadi kita perlukan remaja-remaja yang begini jadi bagaimana kita nak mengatasi masalah-masalah sosial bagi golongan yang kedua tadi yang saya sentuh tadi jadi ini harapan kita supaya kita tahu bahawa remaja inilah yang akan mengambil alih tampuk kepimpinan negara yang akan membawa negara kita setanding dengan negara-negara maju Apakah masyarakat Malaysia boleh bergantung kepada generasi baru ini dalam mencorak masa depan negara ke arah yang lebih gemilang? Di sini saya ingin memetik kata-kata mutiara yang menyatakan bahawa jika ingin melihat masa hadapan sesebuah negara, maka lihatlah remaja mereka pada hari ini sebab tempoh 8 tahun mereka berada dalam usia remaja biasanya kumpulan begini dia mempunyai kecenderungan untuk mencuba sesuatu yang baru yang kalau sesuatu yang baru itu yang positif, alhamdulillah kita risau dengan sesuatu yang baru yang negatif sebab kalau zaman saya dulu kalau kita nak berkumpul dengan kawan kita kena pergi berjanji jumpa pada satu tempat sekarang ni berada di rumah mereka boleh berhubung dengan kawan-kawan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WeChat dan sebagainya Jadi di sini soalannya boleh atau tidak jawapan kita mesti boleh kita boleh mengharapkan kita
perlu melakukan sesuatu supaya mereka boleh menjadi sebahagian daripada penyumbang kepada pembangunan negara, ya. Kita perlukan, ya, bergantung kepada generasi baru, ya, dalam mencorak masa hadapan negara, ya. Dan perkara ini, untuk membolehkan perkara ini berlaku, kita perlu mengambil langkah-langkah tertentu supaya kita sendiri yakin, ya, untuk mereka remaja ini mengambil tempat kita di masa akan datang. Okey, seterusnya cikgu, bagaimana pula pandangan cikgu mengenai peranan masyarakat yang boleh diketengahkan dalam membawa anak muda remaja di negara ini ke arah yang lebih cemerlang dalam menjamin masa depan yang lebih maju? Biasa kita disoalkan dengan peranan. Apa peranan ibu bapa? Ya? Apa peranan pihak sekolah ataupun peranan guru-guru? Ya? Hari ini saya cuba nak kupas, ya, peranan masyarakat. Ya? Okey, apa dia masyarakat? Definisi masyarakat mengatakan di sini masyarakat ialah sebahagian ataupun sekelompok, ya, sekelompok manusia yang tinggal dalam satu wilayah. Ya, bila kita sebut sekelompok, bukan satu, bukan dua orang, ya, bilangannya mestilah ramai, ya. Kalau kita tukar kepada ganti nama, bukan dia, ya, bukan awak, bukan saya, tapi kita, ya, kita, kerana kita sendiri ada sebahagian daripada masyarakat, ya. Saya rasa pada saya, ya, masyarakat memainkan peranan yang sangat penting, ya, dalam menangani masalah sosial remaja pada ketika ini, ya, pada ketika ini yang sangat-sangat membimbangkan kita, ya. Okey, yang pertama ialah peranan pemimpin setempat, ya. Kalau kita pergi kepada kampung, ya, kampung-kampung, kita dapati ibu bapa yang sibuk mencari mencari nafkah, ya, sehingga mengabaikan anak-anak remaja ini, di mana mereka terumbang-ambing di bawah arus sendiri, di mana pengaruh yang paling kuat pada ketika ini ialah pengaruh rakan sebaya, ya. Mereka meluangkan masa mengikut acuan mereka, ya. Jadi di sinilah yang perlu kita cuba tangani, ya. Kebanyakan remaja yang tak ada apa benda nak buat kat rumah, ya, dia akan melepak jumpa kawan-kawan. Daripada melepak inilah yang akan timbulnya masalah sosial yang lain, ya. Pergaulan tanpa batas, ya, mengambil najis dadah dan sebagainya, ya. Pengalaman saya berada di bergaul dengan beberapa ibu bapa, ya, sekumpulan ibu bapa yang mempunyai kesedaran dan ada kemampuan, ya, bagaimana mereka mengisi masa lapang anak-anak mereka atur dengan sempurna, dengan sangat-sangat bermanfaat, ya. Ada kelas mengaji Quran, ya, ada kelas renang, ya, kelas melukis, ya, hantar anak ke klinik bola sepak, ya, untuk sukan yang diminati oleh anak-anak, ya, klinik sukan squash dan sebagainya, ya. Tapi ini tentulah memakan belanja yang agak besar, ya. Hanya yang berkemampuan saja yang boleh mengatur hidup anak begini, ya. Bagaimana dengan ibu bapa yang tidak ada tidak mampu, ya. Jadi inilah peranan salah satu peranan masyarakat, ya, pemimpin setempat, ya, di mana kita perlu, ya, sangat-sangat perlu pada saya untuk merancang program-program yang melibatkan remaja mengikut minat mereka. Ya, sebab minat kita, macam saya ni, minat saya dah berbeza dengan remaja sekarang, ya. Jadi bagaimana kita perlu merancang, melibatkan rancangan itu tak boleh kita yang rancang, ya. Kita perlu melibatkan mereka, ya, lantik jawatankuasa di kalangan mereka, dan bagaimana mereka merancang sesuatu program mengikut minat, ya. Dan kita
hanya sebagai penasihat, ya, membimbing mereka, ya. Contoh saya berikan, ya. Contohnya katakan dalam satu daerah, ya, golongan remaja yang ramai kita tak boleh buat sekaligus, ya. Pemantauannya adalah sangat merisaukan kita kalau dalam kelompok yang ramai, ya. Kita boleh bahagikan kepada beberapa kumpulan, mungkin 5 atau 6 kumpulan, ya. Kita bahagikan kepada aktiviti yang berbeza. Kalau di bandar-bandar besar, ya, ibu bapa hantar anak dengan bayaran tertentu untuk menyertai camping dan sebagainya, ya. Dan apa salahnya, ya, kita pemimpin-pemimpin setempat bawa satu kumpulan, mungkin minggu ini kumpulan pertama pergi camping, ya, berkemah, ya. Kumpulan kedua hiking, ya. Kumpulan ketiga mungkin kita boleh bagi kesedaran, ya, melalui ceramah agama dan sebagainya, ya, mengikut rotate, ya, mengikut pusingan, ya. Dan kita juga perlu tahu, ya, daripada mereka sendiri apa minat mereka, dan kita cuba lakukan program-program yang boleh mendatangkan minat pada mereka. Dan saya rasa sedikit peruntukan kita boleh dapatkan daripada kerajaan, ya. Dan ini peranan pemimpin setempat, ya, mengadakan program-program kepada remaja-remaja, ya. Okey. Yang kedua ialah jika, ya, kita menghadapi remaja yang bermasalah, yang telah terjerumus dengan gejala-gejala sosial, ya, kita tak boleh nak undur masa, ya. Mungkin saya ambil contohlah, ya, akibat daripada pergaulan bebas, ya, mungkin ada yang hamil di luar di luar jangka, ya. Mereka tak nak benda macam tu, tapi perlu hadapi perkara yang telah berlaku, ya. Kita tak boleh undur masa, semua orang tak perfect, ya. Bagaimana kita menangani masalah remaja begini, di mana mereka akan pergi, ya. Nak beritahu ibu bapa, mungkin, ya, akibatnya selepas itu dihalau dan sebagainya, ya. Jadi peranan kita lah, ya, menerima mereka seadanya, memberi dorongan, ya, bukannya kita nak menggalakkan, ya, perkara ini berlaku, ya, dorongan supaya tidak berlaku gejala ataupun masalah sosial lain, ya, masalah buang bayi, lari pada rumah dan sebagainya. Jadi peranan kita memberi nasihat, membimbing mereka supaya tidak berlaku perkara-perkara begini seterusnya, ya. Yang ketiga ialah, kalau dulu, ya, kita sebenarnya menjaga tepi kain orang ini dalam kita pandang dari segi sudut yang positif, ya. Kalau dulu rasa-rasa, kalau zaman saya dulu, masa saya mengajar murid-murid saya, kalau dia buat satu kesalahan, dia rela dihukum rotan daripada kita memberitahu perkara ini kepada ibu bapa mereka, ya. Tapi sekarang ni silap-silap kita sendiri yang kena saman, ya. Jadi kata-kata menyatakan menjaga tepi kain ni, saya rasa tak salah, ya. Kerana kita perlu menganggap, ya, anak mereka adalah anak kita, anak kita adalah anak mereka. Di mana kesilapan yang mereka lakukan, kita perlu tegur, dan ibu bapa tak perlulah sensitif, ya. Kadang-kadang perangai anak ni dia di rumah dia lain, ya, di luar lain, ya. Kita jangan tak percaya bila ada jiran beritahu anak kita ni buat macam ni, ya. Kita cuba nak nafikan, tak adalah, anak aku ni baik, anak aku ni orang Kelantan kata juruh, ya. Tak buat benda lagu ni, tak mungkin lah, ya. Kita perlu siasat, ya, dan terima perkara ini dengan berlapang dada supaya semua ni untuk kebaikan kita sendiri, ya. Dan kita sebagai sebagai orang yang lebih dewasa, ya, kita perlu menjadi suri teladan, ya.
kita menjadi role model kepada remaja, ya. Ibu bapa perlu menjadi contoh kepada anak-anak, ya. Kalau kita melarang mereka berada di luar rumah selepas maghrib, ya, pada waktu malam, ya, dan kita perlulah, ya, kita sendiri pun perlu menjadi model kepada mereka, ya. Saya selalu, ya, kalau berjalan keluar pada waktu malam, bila tengok, ya, ada remaja yang berlepak, ya, soalan saya ialah, di mana ibu bapa mereka, ya? Adakah ibu bapa mereka tahu, ya, mereka berada di luar rumah pada waktu malam, ya, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan kadang-kadang saya buat joke dengan suami, inilah yang akan jadi menantu kita esok, ya. Okay? Jadi saya rasa model adalah kita sendiri, ya. Kita sendiri mesti berkelakuan yang boleh menjadi teladan kepada anak-anak remaja kita, ya. Dan kadang-kadang kita juga perlu untuk senang kita menyelami perasaan mereka. Ada ketikanya kita perlu menjadi sebahagian daripada mereka, ya. Masa saya mengajar dulu, ya, saya adalah guru sains, ya. Bila sahabat tajuk gejala merokok, ya, soalan pertama saya tanya murid saya ialah, siapa di kalangan kamu semua ini yang merokok, ya? Mereka tak teragak angkat tangan, ya, sebab mereka percaya kepada kita, ya, bahawa kita tak akan bocorkan rahsia ini kepada guru disiplin, ya. Jadi kita nak tahu je, ya, bilangan mereka yang merokok, supaya kita boleh mengajar supaya mereka boleh mengambil tajuk yang kita ajar, gejala-gejala merokok ini yang berkesan yang buruk ini kepada mereka, supaya boleh mengubah, ya, sikap mereka, ya. Okey. Jadi di sini saya menyerulah, ya, kepada masyarakat, termasuk diri saya sendiri, supaya dampingilah remaja, ya, dampingi mereka, ya, supaya mereka tidak terumbang-ambing, ya. Pada peringkat remaja ni mereka mencuba perkara yang baru, ya. Perkara yang baru yang negatif adalah sangat membimbangkan, ya. Jadi jangan lupa kepada doa kita sebagai ibu bapa, doa kepada Yang Maha Esa, supaya generasi kita mempunyai generasi yang cemerlang, yang proaktif, yang gemilang, yang boleh apabila suatu ketika bila dia mengambil alih tempat kita, mereka boleh menerajui negara kita setanding dengan negara maju yang lain, mengikut acuan kita, ya. Okey, saya rasa itu saja kupasan daripada saya pada petang ini. Begitulah sedikit sebanyak apa yang dapat kami kupaskan bersama mengenai topik kita pada hari ini. Sebagai rumusannya, ingin saya menarik perhatian anda semua bahawasanya tiada jalan singkat bagi menangani masalah jenayah dan masalah sosial di kalangan remaja dan belia. Pembabitan semua pihak seperti ibu bapa, keluarga, komuniti, sekolah, pihak berkuasa, badan kerajaan dan badan bukan kerajaan masing-masing memainkan peranan yang tersendiri dalam menangani masalah ini. Terutamanya yang melibatkan anak-anak muda pada masa sekarang, kerana merekalah nadi kepada penggerak jantung negara, di mana bersesuaian dengan slogan yang sering kita laungkan, iaitu Pemuda Harapan Bangsa, Pemudi Tiang Negara. Melalui pendekatan psikologi dan pelaksanaan undang-undang membantu dalam menangani permasalahan ini, di samping pelaksanaan program dan aktiviti kesedaran kepada golongan remaja dan belia.
Akhir kata, saya wakil dari kumpulan kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Noria kerana sudi meluangkan masa sejenak bersama kami bagi menjayakan program Cakna Bersama kali ini. Saya sudahi dengan 2 rangkap pantun buat Cikgu. Tuan Puteri pergi ke Rasah, pulang semula sebelah pagi. Kita bertemu akhirnya berpisah, diizin Tuhan bersua lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Okey, sekian, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada cikgu. Okey, jumpa lagi di masa depan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.